Okay, cikgu dah record dah. Kita masa form 3 dulu kita dah belajar hafal ni. Jadi cikgu rasa korang tak hafal kot. So, kita hafal sampai tangent sahaja. Tapi kali ni adanya cosec, adanya sec dan juga adanya cot. Okay, sebelum cikgu teruskan, kita buat revision sikit apa itu cot. Okay. Sin sama dengan, apa tu? Sin sama dengan 1 per cosec. Ni kawan dia ya. Okey, kalau cos kawan dia? Sec. Sekolah. Tengok macam ni. Sin tengok yang tengah ni S. K tengok yang belakang. K. Tangent? Tangent sama dengan 1 per cot. Ni memang dia tak bagilah. Korang kena hafal lah sikit. Jadi ingat T ni. Cot. Cuma special sikit tangent ni ada dua lah. Tangent satu ni, satu lagi dia adalah sin over cos. Ni antara benda yang kita kena ingat. Okey, boleh? Ingat lagi kan? Jadi kalau tengok sec tu kawan dia adalah cos. Tengok cot kawan dia tangent. Tengok cosec kawan dia adalah sin. Okey? Okey, kita ada sudut special ni. Nanti ni memang korang kena ingat tau. Memang kena ingat. So, macam mana Zul? Macam mana ingat Zul? Ingat tak Zul? So, cara ingatnya kita buat cara kita sendiri. Sin atas, cos kat bawah. Kita mula dengan sudut kosong. Kosong, 30, 45, 60, 90. Ini yang kita ingat. Okey. Kawan-kawan lain ada tak kawan masuk? Tak ada semua masuk. Tak ada semua ada Okey, caranya adalah buat sampai sini. Ni sin cos je tau. Korang buat dua ni pun dah okey dah. So mulakan dengan kosong. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1, 0. Okey. Okey, lepas tu korang puncakan dia bahagi 2. Setiap ni puncakan bahagi 2. Puncakan bahagi 2. Puncakan bahagi 2. Puncakan bahagi 2. Okey, jadi cara ni lah mudah sikit. Tak payahlah korang hafal. Okey, boleh. Macam tu. Boleh okey? Pasang okey? Boleh Hafal contohnya mana-mana pun. Nanti juga pergi grup nanti. Okey, contohnya katakanlah kalau dikata sin 30. Sin 30, tengoklah. Sin 30 mana ni? Kan? Jadi dia adalah punca kuasa 1 per 2. Punca kuasa 1 sebenarnya 1 je lah. Ni jawapannya. Faham tak? Kita cuba tengok betul tak? Sin 30 1 per 2. Faham tak ni? Sin 30 1 per 2. Faham tak? Jadi tak payah nak hafal. Jadi tak payah hafal. Kita pakai formula ini aja. Okey? Kalau korang tak boleh nak kecilkan, korang guna kalkulator je lah. Punca kuasa 1 bagi 2. Korang akan dapat 1 per 2. Macam tu je. Okey. Okey. Mesti korang tanya macam mana nak cari tangent? Nak cari tangent senang je. Tangent adalah sin bahagi cos. Jadi sin bahagi cos. Ini 1 per 2 dia kan? Cos ni, punca kuasa 2. Punca kuasa 2, 2 bahagi 2. 1 lah, betul tak? Jadi sin, saya ulang tangent ni kali kod dia sama dengan sin bahagi dengan cos. Dalam kes ni kali kod korang buat lah. Per 2 bahagi dengan. Jadi korang akan dapat 1 per 2 bahagi dengan 2 per 2. So korang akan dapat 1 per 2 je. Betul tak? Sin 30, tangent 30, 1 per 2. Tangent 30, 1 per 3 kan? Betul 3? 1 per 3. Kosong tak ada lah ya? Kosong 1, kosong lah. Allah Akbar.
Kosong kira kosong lah. Ya. Kosong per 2 kosong lah kan. Kosong per 2 ni kosong. Jadi ini adalah apa? 1. Ini kosong. Okey, so salah ambil. 30. Cikgu nak ambil 30 tadi. Ni 30 ni kita ambil sin 30 kan. Jadi 1 per 2 dapat 1 per 2 lah. Ini 3 per 2. Kan? Buat macam tu. Lepas tu kalau dia dah bahagi, kalau kita belajar dulu dia terbalik, betul tak? Terbalik kan? Dia akan jadi dia macam tu. Okey. Tapi kalau korang dah biasa, korang boleh potong ni 2 dengan 2, nampak tak? Yang tinggal apa? Yang tinggal adalah 1 over punca kuasa 3. Kalau korang biasalah. Okey, boleh? Ni memang dia tak bagi. Jadi cara yang mudah cikgu rasa ni cara mudah lah. Daripada korang nak hafal semua tu tak terhafal lah kita. Jadi tangent 30 korang akan dapat 1 punca kuasa 3 ni. Okey, boleh. Boleh baca dia? Okey. Okey, cuma kat sini cuma korang kena biasa dengan cosec lah. Cosec ni kawan dia adalah sin tau, sin. Jadi kalau sin 1 per 2, dia akan dapat 2 per 1, dia terbalik lah. Okey. Kalau sec ni K, cos. Jadi kalau cos 3 punca cos 3 per 2, ni 2 per 3, dia terbalik lah. Itu je. Okey, boleh guys? Kawan-kawan internet kita okey? Kawan-kawan online? Luna ke Luna? Amin okey ke? Jadi cikgu tunjuk lagi apa ini. Korang hafal ini ya. Hafal cos dengan sin je. Buat ini je. Ya? Dia takkan tanya lah, semua tanya satu soalan je. Jadi katakan dia tanya 60, kita ambil lah 60. Kita buatlah satu kat sini, pengiraan untuk tangent tu je lah. Tak adalah buat semua, jenuh nak buat semua kan. Okey, settle boleh gemuk Okey, now. Okey, yang ini kita kena melibatkan negatif positif. Okey, kita recall sikit negatif positif tu apa? Okey, Zo, mula-mula Zo. Semua okey, semua sin positif. Semua all Sally Tom. Tangent positif, cos positif. Positif ya. Yang lain negatif lah. Yang ni semua seperti ni. Ni semua. Ini sin positif, cos positif, tangent positif pada sukuan 1 ya. Sukuan 1. Okey, boleh. Kita bagi satu contoh. Supaya recall balik. Katakanlah cikgu nak 120. Sukuan mana dia ada? Ni sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Jadi 120 dia kena start sini tau. Dia kena start kat X ni. Jadi kalau 120 mestilah kat sini, betul tak? Kan? Okey, 120 tu dia bukan lagi positif, dia bukan lagi negatif sebab 120 tu ikut yang asal. Let's say lah 120 degree ya. Jadi yang negatif positif tu kat mana? Negatif positif tu dekat sini ni. Yang dekat sini yang kecil ni. Ni, ini yang kita nak ni. Faham tak? Jadi berapa yang hijau tu? 160 tolak 120? 60. Faham tak? 60. Okey. 60 kat sini, siapa yang positif? Sin positif. Faham tak? Tapi kalau cos negatif pada sukuan ni, faham tak? Boleh. Tangent negatif. Itulah maksudnya. Jadi yang negatif tu yang kecil ni, bukan yang besar ni. Yang besar tu positif. Sebab dia yang asal. Kita nak ambil yang kecil tu lah, nak tumpang dia. Faham tak? Okey. Boleh Okey. Lagi sekali, ulang lagi. Katakanlah kalau 200. Kat mana 200 duduk? 200 duduk kat sini, betul tak? Betul. 200 kan? 200 kita nak ambil segitiga mana? Kita nak ambil segitiga ni. Berapa tu segitiganya? Nak ambil itu je. Semua sekali 200. Jadi 200 tolak dengan 180, kita akan dapat 20. Faham tak? Sini 20. 20 ni untuk sin negatif ke positif? Untuk siapa yang positif? Untuk sukuan ketiga.
Tangent saja positif. Yang lain negatif lah. Faham tak? Dapat idea itu maksudnya nilai negatif. Nilai negatif tu yang kecil tu, segitiga kecil. Okey, kalau dah okey, remove. Okey, kita masuk contoh pertama. Tengok ni, cos. Cos 150 kat mana? Sukuan mana? Sukuan 2 guys. 150 ni positif. Tapi dia nak cos. Sukuan kedua apa yang positif? Semua sin positif. Jadi cos kat sini ialah cos kita negatif. Okey, cos kita negatif ni guys. Jadi kita pun tolak 150 tolak dengan terbalik. 180 tolak dengan 150. Berapa dapat? 30. 30 ni. 30 untuk cos negatif positif? Negatif. Sebab cos negatif. Jadi sama dengan, jadi kita boleh buat cos 150 sebenarnya sama dengan negatif cos 30 pada sukuan kedua. Okey ke? Fazal? Okey, boleh. Okey. Okey, now kita try nombor 2, tangent. Cuba buat sendiri tengok. Belagak kan? Aku buat sendiri. Berapa jawapannya? Itu dengan kira tu. Tangent 225 sama dengan apa? Negatif ke positif? 225 kat mana Zul? Sukuan ketiga? Sukuan ketiga betul lah? Yes. Sukuan ketiga betul. Sukuan ketiga tangent negatif positif? Positif. Semua sin, tangent, cos. Positif lah. Kan? Okey, jom kita cari segitiga ni. Nak cari segitiga macam mana Zul? 225 tolak dengan 180. Dapat? Kan 270 tolak 225. Nak cari segini ni Zul? Ni? Kalau yang tu dapat sini nanti. Okey, nak cari sana. Dapat? 45. Jadi dia bersamaan dengan positif tangent 45. Okey, faham tak? Boleh? Macam tu. Okey? Sebenarnya trigonometri ni cikgu lebih suka ajar paper 2. Paper 2 tu simple je, markah dia besar. Paper 1 ni markah tak besar, sakit kepala je. Okey, tapi malam ni kita buat last sikit basic. Minggu depan kita buat paper 2 je. Kita target turun markah besar ya. Okey. Okey, dah settle? Kita move Lagi, nombor 4. Kita skip lah. Chord. Tak ni. Kalau nak buat tangent, kita tengok ni tangent theta sama dengan 1 per chord. Kalau nak buat chord sama dengan 1 per tan. Sama je. Dia terbalik lah. Tak ada idea? Okey. Cuba tunjuk sikit. Okey, sebenarnya kita buat ni sebenarnya untuk menggunakan sudut yang special tadi sepatutnya. Lupa nak beritahu pula. Okey, cuba tengok cos 30. Sudut spesialnya berapa cos 30? Cos 30 apa? Punca kuasa 3 2 kan? Jadi jawapan kat sini final dia adalah negatif punca kuasa 3 per 2. Dia nak yang tu lah, lupa pula nak beritahu. Sebenarnya dia nak guna formula special tadi. Lupa. Tangent berapa tangent? Tangent 45 berapa dapat? Cuba tengok tangent 45. Tangent 45 adalah 1. Jadi ini sama dengan 1. Sebenarnya korang boleh tekan kalkulator je. Kalkulator kelas Swiss lah. Kalkulator biasa tak boleh. Okey, kalau chord 45 ni kan special kan? Betul tak? Tengok terus. 45 special. Kalau chord tak ada, kalau chord tak ada, tengok tangent. Tangent 45 1. Ni 1 juga. Terbalik macam mana pun 1 juga. Jadi kat sini
Terus kita boleh buat sama dengan 1 lah. Sebab dia sudut istimewa. Lupa pula nak beritahu. Okey, kita buat yang ini pula ya. Nombor 3. Last. Cikgu nak move yang lain pula ni. Okey, cosec 135. Okey, kita buat dulu, tolak dulu. Cosec 135 yang ke berapa? Yang kedua. Okey, yang kedua. Okey, biar dulu situ sebab cosec tak ada kan. Okey, kita tolak dulu. Kat sini kita akan buat semua sin. Jadi 180 tolak 135 sama dengan 45. 45 negatif positif. Okey, tengok betul-betul cosec sama dengan cosec 45. Okey, kat sini yang positif apa? Positif sin. Sin kawan dia adalah cosec. Jadi kalau sin positif, cosec pun positif lah. 45. Ulang balik. Okey, ulang balik. Okey, sekali lagi. Cosec ni kita dapat cosec 135 sama dengan cosec kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu je. Sama dengan 45. Okey, Filian, ni sakit tak? Sama macam okey? Okey, nak tengok dipositif ke negatif. Kan sini kan kita buat ni semua. Sini sin positif kan? Sin kan? Cosec ni kan kawan sin. Cosec kawan kepada sin. Cosec kawan sin. Sin kan? Kalau sin positif, cosec pun positif lah. Okey, boleh terima? Okay, Zul? Kan? Sebab kan sin tadi kan sama dengan 1 per cosec. Jadi cosec ni kawan dia. Kalau sin positif, dia positif. Okey, boleh? Okey. Jadi untuk cosec ni positif, tak ada masalah. Terus kita tengok sudut istimewa dia. Tengok cosec 45. Okey, cosec 45. 45 mana? Ni kan? Punca kuasa 2. Okey. Kalau tak ada cosec, tengok cos tadi. Cos 1 per punca kuasa 2, kita terbalikkan dia lah. Dapat kuasa 2. Okey. Macam nak terbalikkan ni, kita guna formula cikgu bagi tahu tadi. Yang kita hafal tu. Sebenarnya tak hafal pun. Kita tulis-tulis je kan. Pakai yang tu je. Jadi kat sini, kita dapat punca kuasa 2. Tada. Positif lah. Okey tak? Sebut sikit. Boleh? Pasal okey tak nak pergi lebih-lebih lah. Cikgu nak ambil sikit-sikit je. Cikgu nak fokus paper 2. Minggu depan. Okey dah faham cikgu move Okey, now. Okey, ni adalah sama macam kita belajar matematik moden. Pernah ingat lagi tak Fina? Matematik moden ni. Matematik moden kan trigonometri juga kan? Ingat? Boleh, dah lupa dah. Minta maaf lah, hilang ingatan lah cikgu. Cuti lama sangat, hilang ingatan ya. Jom kita buat sikit. Contohnya, jangan risau. Okay, kita bagi satu contoh. Y sama dengan sin X. Okey, bila sebut sin, macam mana bentuknya Zul? Zul lupa juga. Okey. Sin S kan? S bentuk S macam ni. Ni sin. Bentuk S, okey? Kalau cos, Y sama dengan cos X. Cos bentuknya Zul? C ni, bentuk C ni. Cos bentuk C. Jadi cos bentuk C macam tu. Boleh? Okey. Tapi taklah macam tu. Dia sebenarnya bengkok sikit. Dia macam tu lah. Okey, kita pergi sin dulu ya. Kita sin dulu. Tangent tak apa. Tangent memang different. Okey, cara nak buat dia adalah kita bagi contoh kat sini ya. Okey, ni maksudnya sin. Sin ni positif tau. Jadi kalau positif, kita start atas. Kalau sin negatif, kita start bawah. Okey, settle? Alright. Paper 2 macam ni ya, paper 2. Sebab tu cikgu suka skor paper 2. Okey, lepas tu katakanlah sin X. Maksud X ni adalah satu pusingan lengkap. Kalau disebut sin 2X, maksudnya dua pusingan lengkap. Okey. Jadi kat sini X ni maksudnya satu pusingan lengkap, di mana satu atas, satu bawah, ini dipanggil satu pusingan lengkap. Okey, boleh tak?
Ini X, ini Y. Okey, lepas itu, depan ni tak ada apa-apa, sebenarnya dia 1. Jadi 1 adalah dekat sini. Dan juga 1 adalah dekat sini. Alamak, tak muat. Faham tak? So far so good? Betul okey? Okey, kita buat satu contoh lagi Kita buat sebelahnya. Okay, let's say kat sini cikgu buat Y sama dengan 2, tak nak 2, 3. 3 sin 2X. Okay, mulakan. 3 sin 2X. Okay. Cuba korang draw. Macam manakah bentuknya? Okay, dapat? Dah settle tu? Semua dah settle? Kita try Okey, mula-mula kita ada 2 pusingan lengkap. Positif 2 pusingan lengkap. Okey, 1 pusingan, 2 pusingan. Okey, dah settle. X dan Y. Cikgu lupa nak beritahu, yang ujung ni sentiasa 360 darjah. Untuk matematik, 360 darjah. Tapi untuk MX, dia tak pakai 360 darjah. Dia pakai 2 pi. Sebab 2 pi bersamaan dengan 320 darjah. So, pi adalah 180. Jadi, different sikit lah daripada Mac. Sini adalah 3. Kat sini adalah negatif 3. Faham tak? Ni lupa juga nak beritahu ni. Ni 2 pi. Okay guys, boleh ke? Better sikit. Kalau better juga nak buat ni. Soalan sebenar. Boleh Okey, kita buat pengiraan dulu. Sebab nak tahu juga pengiraan dia kan. Lepas tu kita sketch je. So, ready? Jom kita buat nombor pertama Okey, keluar-keluar soalan susah dah. Geram betul lah. Okey, kita buat nombor 3 dulu. Kita buat yang senang-senang dulu. Kita buat yang senang-senang dulu. Yang senang-senang Okey. Okey, jom kita sketch. Okey, cikgu bagi awak 1 minit. Sin macam tadi ni. Cikgu cari yang senang dululah. Dah settle senang baru kita buat susah. Zul dah Zul? Laju Zul, senyum je. Sin positif ya. Sin positif berapa pusingan? 1 pusingan. Okey, sin positif 1 pusingan. So kat sini 2 pi. X, Y. Sini berapa Zul? 3. Bawahnya? Negatif 3. Tada, dah siap. Semua sama tak? Okey. Tapi soalannya tak macam ni lah. Soalannya ganas sikit. Nanti kita tengok soalan ganas dia. Basic dia macam ni. Soalan ganas dia ada penambahan-penambahan. Okey, kita move lagi ya. Okey. Soalan ganas dia macam ni. Ni soalan ganas dia. Nampak dah tolak-tolak kan? Tu nanti kita buat. Kita buat yang basic dulu. Cikgu cari lagi Cikgu cari lagi apa lagi ada? Tanya tak nak lagi, kita buat cos pula je. Cos. Okey, sekejap ya, juga explain dulu cos. Cos negatif tu. Okey, kalau cos positif, dia adalah C atas, senyum. Kalau dia negatif, dia adalah C bawah. Dia masam. Okey, dalam kes ni masam ke senyum? Negatif. Masam lah daripada bawah. Okey, cuba korang buat. Dia 1 pusingan memang macam ni je. Ni memang 1 pusingan. Tapi memang 1 pusingan pun X ada 1 je. Cuba try. Berapa dapat? So, 1 pusingan dah. So, ini adalah 2 pi. Okey, apakah dekat atas ni? 4. Dekat bawah ni negatif 4 lah. Sebab dia start negatif 4. Itu saja. Kalau rasa rajin, buat kat tengah 1 ya. Kat tengah ni adalah pi lah. 180. Tapi tak perlu. Yang perlu penting belakang ni. Kena ada 1 untuk dapatkan markah penuh.
Macam ni 4 markah ni guys. 4 hingga 3 markah. Macam ni je. Tanpa buat apa-apa. Okey, boleh. Cikgu move lagi. Okey, kita masuk yang berikutnya. Cikgu masuk bawah dulu. Cikgu buat cari yang senang-senang dulu tau. Okey, cuba cari yang inilah. Muka surat sebelahnya. Muka surat 7 dulu kita buat. Muka surat 7. Yang cikgu tinggal tu sebab dia susah sikit. Cikgu buat nanti. Okey, mulakan. Sin 2x, 2 pusingan. Sin positif. Sin positif. 2 pusingan. Okey dah. Settle So sin dekat atas dia positif 1 pusingan. So dekat bawah belakangnya adalah 2 pi. Letak x, letak y, letak kosong. Dekat atas ni adalah 1, dekat bawah ni adalah 1. Sebab tak ada apa-apa dia 1 lah. Okey, sama? Oh, 2 pusingan. Lah 2 pusingan lah. Allahu akbar. Sebaik Zul perasan. Saja je. Zul perasan rupanya. Okey. 1 pusingan, 2 pusingan. Okey, Minta maaf. Sebaik Zul perasan. Okey, Zul. Masih Zul. Okey, dah. Sini kita punya pi. 2 pusingan. Ya. Betul. Pindah okey? Terkejut pindah. Salah ke aku buat? Rupanya betul lah. Kesilapan sikit lah teknikal. Okey, lagi. Okey, ni kita punya ni namanya adalah modular. Modular ni sentiasa positif. Nanti kita buat. Ada lagi senang tak Zul? Dah habis dah? Oh, tak ada dah. Belakang-belakang? Oh, tak ada dah. Okey, jom. Kita buat yang susah lah sebab tak ada senang. Kita mula buat yang susah. Okey, now. Okey, sini ada cos ya. Ni sebenarnya kalau orang kena buat macam ni. Tak payah, lambat. Okey. Sini ada cos tau. Okey, cos. Cos positif. Mula dari atas ke mula bawah? Dari atas. Berapa pusingan? Ini satu ni kita abaikan dulu ya. Tengok depan ni. Boleh? 1 pusingan. Okey, 1 pusingan. Kita pun buat 1 pusingan. Cos kan? Jadi cos senyum. 1 pusingan. Sini adalah 2 pi. Biar macam tu. Dekat sini adalah 1. Sini adalah negatif 1. Okey, sampai sini okey? Boleh terima? Okey, tiba-tiba kat belakang ni tolak 1. Bermasuk kat sini tolak 1. Sini pun tolak 1. Sini pun tolak 1. Faham tak? Itu maksudnya tolak. Okey, jadi 1 tolak 1 kosong. 1 tolak 1 kosong. Jadi kat sini kosong letak. Sini negatif 1. Dan sini adalah negatif 2. Okey, faham tak? Itulah maksudnya tolak 1 tu. Jadi oleh itu kita terpaksa bergerakkan kita punya kosongnya ke atas. Ni, line tengah tu kena buang lah. Gerakkan yang baru dekat situ. Tada, dah siap. Okey, soalan guys. Faham tak sekarang? Boleh? Macam tu lah. Nampak je macam ni, 3 markah ni. Paper 2. Paper 2. Tak susah lah kan. Okey, kita buat sin dengan cos dulu. Tangent nanti dulu. Tangent nanti. Kita buat sin dengan cos. Cikgu move Cikgu move. Okey, soalan? Tak ada. Okey, sekali lagi sin dengan cos. Tangent tak nak lagi. Tangent tak nak. Okey, kita tengok ini pula. Sini ada modular. Apa maksud modular? Sentiasa positif. Okey, kita abai modular. Kita buat macam biasa. Okey, cos positif. Atas bawah? Atas. Berapa pusingan? 1 pusingan. Atas 1 pusingan. Sini ada 2 pi. Okey, boleh.
Tetapi dia adalah sentiasa positif. Ini positif, ini negatif tau. Kan? Ini satu positif, ini satu negatif. Jadi dia tak nak negatif. Dia nak yang positif saja. Jadi oleh itu, yang positif kat bawah ni dia tak nak jadi sentiasa positif. Faham tak? Boleh? Jadi dia akan jadi bawah ni tak ada, terus naik. Sebab dia dah jadi dekat atas balik. Yang negatif tak ada sebab dia nak sentiasa positif. Faham tak? Tu masuk modular. Soalan. Nak tanya apa-apa tak? Sampai sini. So far so good. Boleh? Okey, kita move lagi Kita move lagi. Ada lagi tak? Ada cos. Ni cos lagi ni. Ni cos lagi. Okey. Apa masuk cos macam ni? Apa cos masuk macam ni? Okey. Ni negatif kat luar tau. Okey, negatif kat luar kan? Okey. Kalau negatif kat luar menunjukkan bahawa semua akan jadi negatif. Kalau macam tadi ni, kalau macam ni, modularnya sentiasa positif sebab kat luarnya positif. Dia akan jadi positif lah. Kalau ada modular dan negatif, bermaksud dia sentiasa semuanya akan jadi negatif. Tapi walau macam mana pun, kita fokus yang asal dulu ni. Kita fokus yang asal dulu. Yang modular-modular kita biarkan dulu ya. Kita nak faham konsep dia. Okey. So, berapa pusingan cos? 2 pusingan. Positif Atas lah. 2 pusingan. 1 pusingan. 1 pusingan. 2 pusingan. Okey. Sampai sini okey? Boleh kan? Okey. So, kat atas ni adalah 1. Dekat bawah ni adalah negatif 1. Okey. Disebabkan dia adalah negatif, menunjukkan bahawa modular dia sentiasa negatif. Jadi yang mana dekat atas tu, dia kena turun kat bawah. Ni. Jadi kena buang lah tu. Dah jadi satu hal lah pula kat sini. Faham tak? Jadi negatif sahaja. Okey? Sketch je pada stamp pad tu, pada kertas kajang nanti dia bagi. Korang sketch kat situ je. Okey, siapa lagi pening? Beritahu cikgu sebelum cikgu masuk cos, sebelum cikgu masuk tangent. Dalam kelas okey? Pasal okey? Faham tak? Boleh? Cikgu bagi satu soalan boleh? Kita try Okey, soalan cikgu adalah y sama dengan negatif 2 cos 3x. Mulakan. Contohnya mana-mana pun. Kecil-kecil tak apa. Boleh contohnya bucu-bucu tu ke, yang mana ada kosong-kosong tu kan. Korang contohnya sikit-sikit. Dah tu? Baik. Okey dah. Jadi negatif. Start bawah. Okey, masam 3 pusingan. 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan. Tak cukup. So 2 pi kat sini. Y dan juga X. So kosong dekat sini adalah 2, dekat bawah lah negatif 2. Okey, boleh? Boleh faham? Senang kan? Okey. Nanti soalan sebenar ni dan dia akan bagi syarat sikit. Tak apa, syarat tu nantilah kita akan bincang-bincang syarat tu. Okey, cuba buat lain lagi. Okey, sekarang ni kita buat special sikit. Y sama dengan 3 sin 3/2. 3/2 lah pula. 3/2 tu berapa pusingan? 1/2. Faham tak? 3/2 tu 1/2. Kan 1/2 kan sama dengan ni. 1/2. Jadi buat 1, buat setengah. Okey, sin atas kan? Sin atas 1/2. Okey, 1 pusingan setengah.
Dah cukup. Tak cantik. Satu pusingan, tak cantik juga. Setengah. Okey. Itulah maksudnya. 1/2. So 3, -3. Okey, boleh? Okey, boleh kalau boleh, aku nak masuk tangent pula. Okey, terakhir. Tak puas hati. Satu lagi. Y sama dengan 2 sin 2x plus 1. Okey, mulakan. Apakah jawapannya? Yang tambah satu biarkan dulu. Yang penting tengok sin 2x, 2 pusingan. 1 pusingan, 2 pusingan. 2 pi. Sini adalah 2, kosong dan juga sini negatif 2. Okey, kat situ plus 1 tau. Jadi sini korang plus lah 1. Plus 1, plus 1. Okey. Itu sahaja. Jadi bila plus jadi apa sekarang? 3. Ini jadi 1. Ini jadi negatif 1. So kosong kat mana? Kosong bawah sikit antara 1 dan negatif 1. Kita buat sendirilah sini. Allah, tak cantik. Warna hitam. Tada, ni padam. Faham tak? Itu je lah. Okey, clear. 2 markah. Okey. Nanti yang sebenar nanti kita belum buat lagi. Sebab yang sebenar nanti dia akan bagi kita punya range. Dia akan bagilah kosong sampai ke berapa. Ni nanti kita bincang tu senang je. Yang penting kita punya ni. Okey, dah settle nak masuk tangent Tangent Zul. Tangent ya. Tangent kat sini okey. Cikgu contoh dulu kat sini tangent tu macam mana. Okey, untuk tangent dia special sikit. Tangent dia special sikit. Memang tak ada harapan lah. Cuba tekan tangent 90. Berapa korang dapat? Sure ke? Cantik ada? Infinity. Tangent dia tak macam sin cos. Dia infinity. Dia special sikit. Okey. Unik. Okey, cara dia adalah untuk tangent ni, mula-mula korang kena buat macam ni. Membaris. Alamak, alang depan rin dia cantik dah belum ni. Sekejap ya, juga ambil cantikkan sikit. Mana 90 ni? Okey, ni satu. Satu kan? Okey, lepas tu korang ambil pembaris ni, korang kena buat kotak kecil. Lepas tu korang buat kotak besar. Dan korang buat kotak kecil. Macam ni. Dah, settle. Okay, let's say lah cikgu kata kat sini y sama dengan tangent x. Berapa pusingan Zul? 1 pusingan. Okey, kalau di positif kita start dari atas. Tapi ini 90 tau ni, ini 90. 90 kan infinity kan? Jadi kita start macam ni. Tak jumpa. Dekat sini pun tak jumpa. Jangan sentuh. Ni adalah dekat sini. Ini 1 pusingan untuk tangent. Faham tak? Boleh. Kalau negatif start dari bawah. Kalau negatif start sini. Okey, kalau negatif start sini. Tu negatif. Okey, katakanlah 2x. Sebab dah ada sini, dah ni kan. 2x korang pembaris. Korang buat lagi. 1 kecil. Lepas tu besar. Lepas tu kecil. Okay, faham? Ni tarik sikit. Jadi oleh kerana 2, ini pun separuh, ini pun 1, ini pun separuh. Dapatlah 2. Okey, belakang ni sentiasa 2 pi. Okey. So 1 kat mana ni 1 kan?
Satu ni boleh letak mana yang mula-mula curve tu. Mula-mula curve tu letak satu. Ataupun agak-agak je lah. Mula-mula curve ni atas tu letak satu. Okey. Kereta sikit. Boleh faham Kita buat ya, okey? Okey. Jom kita buat sikit. Jom kita buat soalan dia. So, kita masuk nombor 2, muka surat yang ke-6 tadi. Kita masuk nombor 2. Okey. Cuba korang buat sikit. Masuk-masuk dah ganah dah. Ada tambah-tambah lah pula. Masuk-masuk dah ada tambah dah. Tambah macam tadi lah. Okey. Mula-mula kita buat dulu ya. Kita tambah-tambah tu kita abaikan dulu. So, kita ambil pembaris. Kita letak. Kecil. Allah, tak cantik. Warna lain. Dia memang kena buat dot-dot. Lepas tu tengah besar. Lepas tu kecil. Ada satu pusingan je. Okey. Lepas tu positif dari atas ke bawah. Dah, sampai situ. Okey, 2 pi x, y, kosong. Sini adalah 1, sini adalah negatif 1. Okey, dah. So, tiba-tiba kita ada penambahan. Aku sini sikit. 1, kosong, negatif 1. Tambah 1 tau. Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi, yang atas ni jadi 2. Ini jadi 1. Ini jadi kosong. Jadi, oleh itu kita ambil letak ni kosong. Ni kita buang. Okey guys, boleh? Jadi 2 pi kita kat bawah tu lah. Sebenarnya 2 pi kita kat sini. Okey tak? Korang master ni nanti paper 2 insya-Allah lah makan banyak lah sikit untuk trigonometry. Jadi tak adalah kita nak fokus sangat paper 1. Paper 1 tu formula dia banyak. Memang banyak formula dia. Tak terkata banyaknya. Okey. Okay, lagi sebab lagi mana lagi Zul? Tangent. Ni bawah ni. Cuba try negatif pula, apa jadi? Okey, kita buat besar. 1 2. Ini satu pusingan je ni. Dah. Negatif start daripada bawah. Jadi ni akan jadi macam mana? Betul. Ni lah. Betul tak? Balik lah pula. Lebih kurang lah ya. Kalau boleh rapat sikit dengan merah ni, jangan jauh sangat. Macam tu. Okey. Tada, dah siap. Negatif. Itu je lah. So, sini adalah 1, sini adalah kosong, sini adalah negatif 1. Okey. Dah faham sikit kan? Boleh katakan tak susah lah. Senang je. Okey. Last. Kita buat modula satu untuk ni, untuk tangent. Kita buat modula satu sebelum kita masuk soalan. Nombor 3. Okey, cuba korang buat modula. Buat sendiri modula. Kat mana modula tu? Okey. Okey, mulakan. Logiknya macam mana tu? Positif tu. Atas. Okey, bila modula maksudnya dia sentiasa positif. Ni tak adalah. Ini akan macam ni. Tada, dah siap. Faham tak? 1. Itu je. Okey, boleh terima? Boleh
Okey, dah. Boleh? Boleh cikgu masuk satu soalan tak? Soalan sebenar. Ready tak? Kalau taknya ready? Dah kosongkan dah. Daripada anasir-anasir. Okey, contoh kita ambil satu soalan senang. Okey. Soalan dia macam ni je. Berapa markah? Alamak, tak ada. Biasa 6 markah ni. Okey, soalannya kat sini. Ni soalan yang hijau ni dia punya syarat-syarat dia. Ni cikgu nak ajar syarat-syarat dia. Okey. Korang tak payah buat jadual ya. Kita nak sketch terus je. Okey, mula-mula kita ambil, kita sketchkan dia. Cuba korang sketch dulu guna yang ni. Sin X. Apa yang korang dapat? Mulakan. Dah siap. Okey, confident Okey, tak apa. Confident tu penting. Okey, satu pusingan. Satu pusingan. Okey, betul macam ni? Dapat? Okey, belakangnya apa? 2 pi x y kosong 1 negatif 1. Sama kan? Okey, tapi kat sini syaratnya dia nak antara kosong sampai pi saja. Dia nak sampai sini je guys. Dia nak sampai sini aja. Faham tak? Tu masuk syaratnya tu. Tapi jarang macam ni. Biasanya memang dia akan bagi sampai ke 2 pi. Sampai sinilah. Kalau sampai situ tak payah ubah-ubah apa. Tapi kalau dia nak sampai ke syaratnya pi, maksudnya yang the rest ni korang kena padam. Sampai situ je. Faham tak? Jadi mula-mula kita lukis penuh dulu sampai 2 pi. Lepas tu tengok syarat dia. 3 markah. Macam ni. Okey tak macam 3 markah? Okey lah, MAT kot. Bukan senang kan? Okey. Lepas tu nanti dia ada sambungan dia. Ni korang kena buat equation. Ni 3 markah lagi. 6 markah lah dapat. Okey, equation ni juga tak nak buat malam ni lah. Sebab fokus kita nak lukis graf. Jadi kita lukis dulu soalan graf lain dulu. Kita cari dulu soalan lain. Okey. Cuba korang sketch ni. Ni okey sebab syaratnya sampai 2 pi. Ni cun syarat dia. Cuba korang buat tangent negatif. Okey, macam mana rupa dia? Mulakan sekarang. Satu pusingan je kot. Okay, dah. Settle. So, negatif kan? Negatif start dari dia. Bawah. Mesti ada yang terlupa nanti. Dah. Macam tu je. Ada tambah apa tak? Tak ada. Syaratnya pun kosong sampai 2 pi. Okey lah. Cun lah tu. Tak payahlah buat apa-apa. 3 markah. Jangan lupa letak 1. Okey, yang ini kita buat minggu depan Nak dapatkan markah penuh, kita minggu depan kita buat. Nak tengok berapa solution yang dia dapat. Okey, nak lagi tak? Boleh lagi, satu lagi. Kita buat lagi Kita habiskanlah soalan ni. Zul tak ada soalan Zul Dah habis dah. Tak apalah Zul, tengok cikgu punya boleh. Tengok ni je. Cuba tengok ni. Cuba lukis. Apakah jadinya? Syaratnya pun cantik. Syaratnya kosong sampai 2 pi. Tak ada masalah. Senang je. Dah siap Zul? Okey. Cos berapa kali pusingan Zul? 2 kali pusingan. Positif. Jadi 2 kali pusingan. Sekali. 2 kali. 2 pi. And then 3. Kosong negatif 3.
Itu je lah. Dah siap. Okey, kita penutup kita bagi yang susah sikit. Okey, kita bagi biar Zul pening kepala sikit nak fikir ha. Okey, ni dua soalannya senang. Dahlah 2 3/2 tapi syaratnya pun sampai ke pi sahaja. Okey, cuba korang fikirkan sikit macam mana. Syaratnya kita abaikan dulu. Jangan fikir kemudian. Fikirkan yang depan ni je dulu. Fikir pada soalannya. Okey, mulakan. Okey dah. So, berapakah pusingan dia? 2/3. 2/3 ni adalah 1/2. Okey, 1/2 pusingan. Cos positif. Cos satu pusingan macam ni. Setengah macam mana? Separuh je. Sampai sini. Okey. Kat sini ada 2, kosong, negatif 2. Itu je lah. Okey, boleh. Sampai pi. Dia nak sampai pi dah. Allahu Akbar. Sebab Zul betul lagi. Aduh. Macam mana Zul betul je ni? 1, 2 sini kan Zul kan? Itulah aku. Tengok ni. Ni separuh. Ni separuh. Nampak tak? Itu bukit. Itu bukit. Okey. Jadi dia nak separuh je guys. Sampai itu je. Jadi kena padam ni. So kena buat sampai situ je lah. Sebab sampai pi sahaja. Okey, boleh. Syaratnya. Tapi apa kata kalau kita buat telajak? Boleh je sebenarnya. Tak ada isu pun. Okey je, buat je lah. Tak ada masalah ya. Cuma nampak tak pro lah. Okey, nampak tak pro. Cuma nanti dia 1 2 kan. Nanti sebab apa? Nanti korang kena buat equation ni. Equation ni kita tak tahu dia punya graf dia. Contohnya katalah graf nanti kita kena buat macam ni. Contohlah ya, contoh. Kalau buat macam ni, nampak tak? Kita bersilang dengan 3. Sedangkan dia mungkin 1 saja sebab atas tak kena. Kan? Ikutkan dia sampai sini kan, betul tak? Jadi sedangkan dia graf ni 1 je kalau ikut berjumpa. Kalau kita buat semua nanti, kita akan berjumpa dengan 2 lagi. Faham tak? Tu untuk akan datang lah, untuk akan datang. Jadi keburukan kat situ lah, nanti jawapan kita ada 3 jawapan. 3 yang bertindih tu. Yang tu minggu depan lah kita belajar kot. Dah pening kan. Okey tak sikit untuk bulan ni. Jadi kita strategi kita tu, kita fokus mana kita makan besar-besar lah ya. Yang berserabut-serabut tak payah. Korang bayangkan nanti paper 1, cikgu tutup rekod je.